PM of course risau berkenaan dengan respon politik. Dia kata memang kerajaan tak campur tangan keputusan kes enactment kanun jenayah syariah Kelantan ni. Betul lah. Sebab petition ni telah pun dibuat sewaktu kerajaan lepas. So memang kalau ada yang nak kata ini semua agenda liberal daripada kerajaan perpaduan, daripada PH, daripada PMX dan sebagainya, saya rasa itu memang satu pandangan yang kita perlu kecam lah dengan keras. Sebab memang tak ada kaitan langsung dengan PMX. Cuma masalah dia bila berlaku kes ini, dan kalau kita tengok kepada kenyataan-kenyataan daripada terutamanya lah daripada pihak PN, ini saya rasa saya perlu tegur lah. Why? Kita nak sampai contoh Datuk Taqiyuddin, Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan, Setiausaha Agung PAS dan juga Ahli Parlimen Kota Baru, pernah menjadi Menteri Undang-Undang waktu saya berada di dalam Jemaah Menteri Tan Sri Mahyudin. Ini adalah Black Friday, Jumaat hitam kepada undang-undang syariah Islam. Saya sebagai peguam tahu apabila satu undang-undang jenayah syariah di sebuah negeri dibatalkan, bermakna undang-undang jenayah syariah di negeri lain dalam keadaan bahaya dan kritikal. Okey, kalau ada undang-undang syariah di negeri lain yang telah digubal, yang mana undang-undang tersebut bertindih ataupun dari segi intipatinya adalah perkara yang berkaitan dengan benda-benda yang ada dalam senarai persekutuan, memang dia tak sah lah. So kenapa dia kena mengapikan isu ini? Dan dia cakap, ini keputusan ni terbabit bukan perkara kecil kerana ialah adalah untuk mempertahankan undang-undang syariah secara langsung dan mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. So dia pergi terus kepada 3R lah. Ini soal nak mempertahankan institusi undang-undang Islam, Raja-Raja Melayu dan sebagainya, oleh kerana Raja-Raja Melayu adalah ketua agama Islam di negeri masing-masing, dan Tuan Agong adalah ketua agama di wilayah persekutuan. So benda ini dah dipolitikkan. Seolah-olah ini adalah assault bukan sahaja terhadap undang-undang syariah, tetapi kepada Raja-Raja Melayu juga, dan assault kepada agama Islam. Ini yang saya tak suka. Sebab kalau kita tengok dari segi teknikal, Syaril, memang jelas bahawa ini adalah soal bidang kuasa. Bidang kuasa Dewan Undangan Negeri versus bidang kuasa Parlimen. Itu sahaja. So di sini saya rasa adalah satu perkara yang sangat kecewa bila benda ni cuba dijadikan sebagai satu isu politik. Yang kedua yang saya nak sebut adalah kalau kita tengok dari segi dia punya reaksi, saya juga khawatir bahawa reaksi ni sudah pergi terus kepada identiti kita sebagai sebuah negara. And this is the main point, Syaril. This is what we should talk about. Kebetulan ada bunga api meletup waktu saya bangkitkan isu ni. This goes to the heart of who we are as a nation. Sebab kalau kita tengok naratif yang cuba dibina oleh pihak-pihak tertentu, mereka kata bahawa dari segi teknikal mungkin kita tak suka, tapi kita ambil maklum apa yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Mungkin Mahkamah Persekutuan tak ada pilihan lain melainkan membuat keputusan seperti mana yang telah pun dibuat kerana terikat dengan perlembagaan persekutuan. Therefore, masalah dia adalah kepada asas negara kita. That's dangerous. I think it's beyond saya apa yang KJ kata ni bukan spekulasi lagi, sebab itu pun yang sudah mula diperkatakan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh Perikatan Nasional, saya kata YB Fadli Syari mengatakan semak balik perlembagaan persekutuan. Basically itu yang disebut. Saya tengok jurucakap daripada UMNO pun dah bunyi benda yang serupa, iaitu terbuka untuk kita semak perlembagaan. Itu okey lagi, Syaril. Sebab semak perlembagaan ni masih lagi dalam lingkungan demokrasi tau. Sebab kalau kita nak pindah perlembagaan pun kena bawa ke dalam proses legislatif. Tetapi yang saya risau sekali adalah hujah di sebalik usaha untuk melihat kepada asas penubuhan negara kita, yang mana mereka kata sebenarnya undang-undang dan juga perlembagaan yang sedia ada ni adalah import daripada penjajah. Sebelum penjajah datang, kita memang mengamalkan undang-undang Islam, undang-undang syariah. Dia bawa cerita balik kepada Kesultanan Melaka. Dan dia kata itu sebenarnya adalah asas negara kita. Dan bila kita menggubal dan menyediakan perlembagaan persekutuan,
bersama dengan semua sistem duality ni, di mana sebagai orang Islam kita ada undang-undang sivil yang terpakai dan juga undang-undang syariah. Ini sebenarnya adalah import daripada penjajah. So mereka kata kalau kita nak revert kepada yang asal, kita pergi balik kepada undang-undang syariah. Kalau macam tu kita pergi balik ke mana? Orang akan cakap, ada setengah orang cakap kita pergi balik sebelum Kesultanan Melayu Melaka pun ada juga nanti orang sebut. Jadi saya nampak, saya faham apa yang KJ cuba sampaikan. That's the narrative yang itu naratif yang dibawa syariah oleh mereka yang cuba nak semak semula benda asas seperti ini. Bagi saya kalau dah ada usaha ke arah itu, mungkin apa yang kita boleh sebut KJ ialah ini adalah kesan kerana kita tidak ada apa yang disebut our original myth ataupun asas kepada negara kita ni. Starting point dia tu mungkin tak pernah diputuskan oleh seluruh ataupun tidak pernah dipersetujui oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Kita mempunyai visi yang berbeza-beza KJ. Ada yang akan kata ini adalah visi kita untuk Malaysia ni bermula ataupun berasaskan kepelbagaian. Ada yang akan kata visi ni adalah berasaskan asas utama negara ni adalah ketamadunan Melayu yang bermula berkurun-kurun dahulu. Dan itu yang patut menjadi asas. Saya fikir kalau kita semak semua ni, kita tak akan dapat penyelesaiannya dari segi sejarahnya. Sebab orang akan mempunyai tafsiran yang berbeza-beza mana starting point. So patutnya kita kena terima hakikat dan semua pihak kena terima hakikat. Soal identiti ni tidak statik. Bukannya kalau bermula, benar, mungkin undang-undang yang asal dalam ketamadunan ni adalah undang-undang syariah. Doesn't mean the whole thing is static. Sampai ke 2024 pun kita masih lagi macam tu. Kita kena terima hakikat bahawa situasi dalam negara Malaysia ni dah berubah.